Baik, menjelang kedatangan Tahun Baharu 2023, program Munajat Ambang Tahun Baharu kini berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Program dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sama-sama kita ikuti amanat Tahun Baharu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Menteri, Imam dan Tata Kuasa Masjid, Sahibul Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, para pejabat awam, rakan-rakan, jamaah dan rakyat Malaysia umumnya. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat membuat sambutan yang sederhana dengan bermunajat kepada Allah SWT. Suatu peralihan daripada kebiasaan. Sudah berlabuh tirai tahun Masihi 2022 dan kelazimannya ada perayaan. Kerajaan Perpaduan mengambil keputusan membatalkan kerana pertamanya kita masih bergelut dengan COVID-19 yang belum dapat ditangani sepenuhnya. Kita menyaksikan keluarga kita khususnya di Pantai Timur yang sengsara akibat daripada monsun, taifun dan juga musim banjir akhir tahun dan awal tahun depan yang mungkin akan memberi kesan di Sabah dan Sarawak. Inilah ikhtiar kita. Betapapun usaha kita meringankan beban mereka, mengurangkan tekanan, tetapi tidak terlepas daripada fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana Allah sesungguhnya kasih kepada orang yang menyerah kepada Allah SWT. Ikhtiar kita akan kita teruskan. Kita bersyukur kerana kita dapat menjamin suatu suasana politik yang stabil setelah bergelut dengan simpang siur yang seolah-olah tidak berkesudahan. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka pusat tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk mencari segala usaha, meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan terhadap negara kerana kestabilan. Ada keyakinan kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dan tentunya untuk awal tahun depan kita dapat senarai pelabur-pelabur dari Eropah, Amerika, China dan India dan juga beberapa negara di sekitar ASEAN yang akan hadir melihat sendiri perkembangan di Malaysia, dan kita harap ada tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini perlu kerana negara ini, Malaysia ini adalah negara perdagangan. Selama ini mencatat kadar pertumbuhan ekonomi itu adalah berdasarkan usaha kita menerima pelaburan dalam negara, domestik dan juga luar negara.
Apakah langkah harus diambil selain berstabilan politik dan tadbir urus dan tata kelola yang lebih tersusun baik? Ialah dengan usaha mempercepat proses kelulusan, dengan menjamin kepada mereka bahawa Malaysia ini tempat bukan untuk orang pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan, bukan mencari helah menerima komisen, tapi berkhidmat lillahi ta'ala dengan ikhtiar kita untuk menjana pertumbuhan dan memberi kebajikan, menjamin kebajikan dan khidmat kepada rakyat. Dari segi peluang pekerjaan, dari segi kemudahan-kemudahan lain, supaya negara kita dapat mencatat suatu kadar pertumbuhan yang boleh akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Pendekatan kita juga berbeza. Kita sudah mendengar lama tentang anjakan paradigma, tetapi kadang-kadang slogan itu bunyinya memukau, tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk amal. Jadi sebab itu kita harus teliti apa maksud kita membuat sedikit anjakan paradigma, perubahan daripada cara lama. Ini adalah bagi saya sangat kritikal. Kerana kalau kita gunakan slogan anjakan, umpamanya dalam melihat pembangunan, apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Mana-mana negara tentunya akan melihat keperluan menjana pertumbuhan. Masjid tentunya lebih besar dan lebih gagah dan lebih indah, ya. Tetapi tidak lari daripada asasnya. La masjidun ussisa ala taqwa. Maknanya fungsi asal itu tidak berubah. Begitu juga dalam pembangunan. Kita nak bangunkan negara dengan industri, dengan projek-projek, dengan landasan kereta api dan pelbagainya. Dan ini satu kemestian. Tetapi janganlah dalam keadaan yang sama seperti mana yang diungkapkan oleh Bapa Muhammad Natsir, jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya, kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah ranah, tetapi upah kepada pekerja itu terlalu rendah, tidak setimpal ketimbang keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian isu yang juga dekat dengan fahaman kita, sikap kita, hidup beragama dan akhlak adalah memastikan bahawa peluang pekerjaan tidak semestinya merendahkan martabat manusia dan merosakkan nilai dan akhlak mereka. Dan masa itu kedua-duanya itu harus dilakukan secara serasi dan tidak dikesampingkan satu aspek. Dan ini perbedaannya. Baru-baru ini bila saya ke Dewan Bandaraya, saya menekan ke perkara yang sama. Bandaraya itu dikenali dengan lebuh raya yang indah, bangunan-bangunan gemerlapan, tetapi gerai-gerai kecil bagi penjajah dan peniaga kecil itu tidak terurus. Gerai-gerai itu masih di tahap tahun 1960-an, bangunan sudah 2020-an. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan, kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan di peringkat bawah. Itu konsep pembangunan, ya, yang tertera juga dalam prinsip yang disebut dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, bahawa konsep pembangunan fizikal ini tidak boleh terlepas daripada nilai hidup, akhlak dan ketakwaan. Dan saya percaya rakan-rakan pejabat awam dan badan penguatkuasaan
akan mengambil kira secara serius. Sebulan berlalu sejak saya mengambil alih pimpinan di negara ini. Ada perubahan, tetapi saya beritahu kepada rakan-rakan menteri tadi, ada bidang-bidang penguasaan kelompok kecil yang masih cuai dan meneruskan adegan lama, mengutip habuan, menetapkan kos tambahan, menentukan ada hadiah-hadiah besar. Saya mohon bicara di masjid pada malam ini, kerjasama sepenuhnya, kerana percayalah, saya tidak akan bertolak ansur dengan segala kecuaian yang telah merobohkan dan merusakkan negara kita selama ini. Saya mohon kerjasama kerana saya tahu sejumlah besar jawat awam dan badan penguasaan mengerti dan faham, tetapi kelompok kecil ini mesti dihapuskan. Mudah-mudahan ada keinsafan untuk melakukan perubahan. Jika tidak, tindakan tegas dan keras harus diambil. Ada juga suara-suara yang mempertikaikan langkah ini dan saya fikir biasa. Saya sebut dan popularkan istilah pertanggungjawaban demokrasi, democratic accountability. Maknanya kalau sistem demokrasi itu menetapkan negara hukum, badan penguasaan yang profesional, media yang bebas, benar, ya, tetapi mesti ada pertanggungjawabannya. Ya. Maknanya tidak boleh kita biarkan dan izinkan aspek-aspek anak-anak yang boleh menggugat dan merusakkan tunggak demokrasi negara kita. Ya. Kita berdepan juga dengan negara dalam masalah di negara kita, seperti isu perkauman yang sempit dan faham agama yang pantas menghukum, ya, dan tidak bertandaskan kepada fakta. Saya ingin menggesa rakan-rakan, tingkatkan dakwah. Masjid-masjid harus diimarahkan, dan kita dalam kerajaan perpaduan akan memastikan bahawa acara-acara mengimarahkan masjid, pengajian, latihan, terutama bagi anak-anak muda, harus diperhebatkan. Tapi harus dibedakan dengan menjadikan gelanggang ini gelanggang untuk adu domba, menanam kebencian. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Maka saya tidak perlu mohon maaf untuk membicara suatu mesej kepada negara dari masjid. Itu boleh diterima. Tapi mesejnya itu adalah kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Bahawa kita mahu ada peningkatan kefahaman agama, bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Tetapi harus kita bedakan dengan usaha untuk sama ada meremehkan agama satu pihak, atau di satu pihak menjadi agama itu bukan bahan dakwahan, membawa kasih sayang dan bil hikmah wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Cuba kita renung sejarah gemilang proses pengislaman di gugusan pulau-pulau Melayu ataupun tanah Melayu khususnya, atau Pulau Jawa. Kita lihat umpamanya apa yang pernah dilakar oleh tokoh-tokoh Islam dan ulama seperti Ibn Battuta yang melawat Perla dan melihat bagaimana proses pengislaman itu berlaku. Kesabaran, kebijaksanaan, hikmah, tidak menolak dan menghukum, tapi senantiasa mengajak, menunjukkan kekuatan agama Islam itu.
Kita lihat kisah 9 wali Songo di Pulau Jawa. Bagaimana mereka dapat menawan penduduk-penduduk Jawa dengan pendekatan Islam. Kerana pada ketika itu yang menjadi raja-raja adalah raja-raja Hindu dan Buddha. Tetapi tawanan mereka dapat menggamit pertamanya, dan keduanya menawan dan memikat kerana pendekatan dakwah. Kita harus belajar daripada ulama-ulama Islam. Baru-baru ini saya perkenalkan umpamanya karya Syekh Daud Abdullah Fatani, seorang ulama besar Kepulauan Melayu, yang menulis tentang salat, Munyatul Musalli, tetapi menekankan soal keadilan dan menyebut di antara lain tanggungjawab negara Islam itu menawan, menjamin keadilan bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan inilah harus menjadi mesej kita yang jelas. Apalagi bila masyarakat bukan Islam di negara kita ini adalah warga negara yang harus dipelihara, dipertahankan hak mereka, sama ada dalam ibadat atau bahasa dan budaya mereka. Dan ini jaminan yang harus diberikan tanpa merasa sedikit lemas. Tidak akan menghakis peranan Islam sebagai tunggak. Saudara-saudari, kita harus juga ingat bahawa salah suatu perkara yang pernah saya tumpukan dan mohon pada ketika itu JAKIM menyebarkan adalah warkah di antara warkah agung dalam sejarah tata kelola dan urus tadbir sejarah manusia, kemanusiaan. Warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada Malik Ashtar, yang saya harap akan diterbitkan dan disebarkan kepada semua penjawat awam, semua ahli politik dan juga di masjid dan di surau. Bagi kebijaksanaan, hikmah, ketegasan, kewarasan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an tatkala memberi nasihat dan petunjuk kepada gubernur Mesir pada ketika itu, Malik Ashtar. Termasuk suatu gesaan tentang hubungan umat Islam dengan umat Islam dan Islam dengan bukan Islam. Kadang-kadang dia mengganggu kita kerana dengan begitu diterjah oleh beberapa kalangan untuk memutuskan hubungan. Di antara Islam sama Islam, jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, akhukum fid din, saudara kamu dalam agama, kerana innamal mu'minuna ikhwah. Itu jelas. Bagaimana kita dengan bukan Islam? Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sebut akhukum fil insaniyah. Itu sebenarnya dalam soal humanity, kemanusiaan. Penegasan Islam itu luar biasa, unik. Tidak ada ideologi, tidak ada kefahaman sekuat dan sehebat yang ditekankan oleh Sayyidina Ali tentang maksud dan kehebatan Islam. Menerima prinsip kemanusiaan, menghargainya dan mempertahankan hak kemanusiaan. Apatah lagi kita di Malaysia ini. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya harap kesempatan ini dapat kita manfaatkan untuk berbuat sesuatu yang lebih bermakna. Kita tidak mahu lihat umpamanya kepinjangan politik itu sesuatu yang berlarutan dan seolah-olah pimpinan politik dan kedudukan itu kesempatan untuk memunggah kekayaan. Saya singgung tadi serangan yang mengatakan seolah-olah kami dalam kerajaan ini terpalit dengan hal sedemikian. Saya nak sebut bahawa
sikap kita jelas. Negara ini negara hukum. Badan penguasaan diberikan kuasa sepenuhnya memantau. Sebab itu budaya kesederhanaan, jangan ada pembaziran, memantau semua JLC dan perbelanjaan mereka. Itu kita akan teruskan. Tapi saya nak nasihat juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, yang tatkala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, bilion ringgit dipunggah. Jadi saya nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya. Ada yang mengatakan, Anwar, harus kita move on. Yang lalu biar berlalu. Saudara, kalau ada kesan pribadi kepada saya boleh maafkan. Malah saya telah maafkan. Tapi kalau berterusan, tentunya saya akan tindakan. Tapi kesannya kepada rakyat dan harta rakyat, bukan ada kuasa seorang Perdana Menteri untuk melepaskan puluhan, ratusan atau bilion ringgit yang dipunggah tak kala mereka berkuasa. Maka badan penguasaan harus juga memikirkan bagaimana hela dan cara supaya jangan rakyat ini miskin tetapi terpukau dengan janji dan slogan kononnya bersih, padahal diselaput dengan ratusan juta kekayaan yang dipunggah kepada mereka. Saya sebut hal ini pada malam ini untuk mengingatkan bahawa tugas ini adalah tugas bersama. Ini bukan soal politik kepartian. Ini tugas umat dan rakyat Malaysia. Kalau mau kita jamin negara ini selamat dan terangkat martabat dan harakatnya, maka kita harus ada tekad yang jelas. Hentikan amalan ini, dan bila mana nyata fakta pemunggahan kekayaan begitu besar, maka rakyat harus bersama untuk memunggahkan ini dan mengembalikan kepada rakyat. Rakyat biasa untuk mendapat upah RM40 satu hari, sebahagiannya sukar. Maka tidak mungkin kita boleh izinkan orang yang mengumpul RM4 juta satu hari dengan cara yang melanggar dasar hukum. Saya ingin tegaskan ini kerana saya tahu memerangi rasuah, menetapkan tata kelola yang baik, memusatkan perhatian kita kepada rakyat bawahan, itu bukan mudah. Saya sedar. Saya juga bukan lama, bukan baru dalam politik. Tapi saya terima kasih dan bersyukur kerana saya ada pasukan dalam kerajaan yang bertekad untuk melakukan perubahan ini. Dan saya ingin mengajak saudara rakyat, seusainya pilihan raya, kita harus memperkuatkan semangat perpaduan kita dengan satu cita-cita. Kerana selalunya orang bicara soal bersatu, tapi bersatu itu mestilah untuk tujuan yang murni. Ya. Dia wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dia matlamatnya itu mestilah untuk mendapat berkat dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dan hamba kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tahun Masihi 2023 ini akan menyaksikan suatu perubahan yang baik, walaupun saya tidak boleh nafikan kegetiran baik dari segi kesihatan dan juga ekonomi akan terus menggugat kestabilan ekonomi terutamanya. Tetapi saya yakin insya-Allah
sekiranya kita ada sikap yang positif, membawa perubahan, pimpinan politiknya, pejabat awamnya, badan penguatkuasaannya dan rakyat umumnya dengan suatu matlamat untuk menegakkan satu sistem yang lebih adil kepada semua rakyat negara kita dan menuju ke arah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.